A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambut tadabbur surah Ali Imran. Ayat 189. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 187 dan 188. Ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Fanabathuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Wa bi'sa ma yashtarun. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Allah telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang mereka diberi kitab, iaitu agar kamu menerangkan, menjelaskan apa yang di dalam kitab tersebut kepada semua manusia, dan jangan kamu sembunyikannya. Lalu mereka, iaitu ahli kitab, mencampakkan perjanjian tersebut di belakang mereka kerana demi untuk membeli pangkat dan kedudukan yang bernilai kecil. Maka alangkah buruknya apa yang mereka beli. Okey, pengajarannya pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian ke atas semua mereka yang diberi kitab dan ilmu, agar mereka menyampaikan ilmu tersebut dan tidak sembunyikannya walaupun satu ayat. Yang kedua, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, sebenarnya dia telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan isi Al-Quran kepada manusia yang lain. Yang ketiga, Allah memberi amaran keras kepada sesiapa yang tidak menyampaikan ilmu yang dipelajarinya, khususnya daripada Al-Quran dan Sunnah.
bahawa mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan semua perlaknat. Mereka juga akan dibalas di akhirat dengan mulutnya dikekang dengan api neraka, Allah tidak bercakap dengan mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang keempat, wajib menyampaikan ilmu bagi sesiapa yang memilikinya dengan apa cara sekalipun, sama ada melalui ceramah, tazkirah dalam majlis yang umum atau majlis yang khusus dan sebagainya. Yang keenam, yang kelima, menyembunyikan ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah adalah jenayah besar di sisi agama, kerana ia menyebabkan semakin ramai manusia yang jahil agama dan tidak menyembah Allah, yang akhirnya menjadikan mereka penghuni neraka yang kekal. Yang keenam, sesiapa yang menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikannya, dia menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketujuh, seburuk-buruk barang yang dibeli oleh manusia ialah pangkat dan kedudukan di dunia, dengan bayarannya menyembunyikan kebenaran. Okey, ayat seterusnya, ayat 188. La tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahu bimafazatin minal azab. Walahum azabun alim. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang gembira
dengan apa yang mereka lakukan dan mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Maka jangan kamu sangka mereka ini selamat daripada azab Allah. Bagi mereka, azab yang pedih. Pengajarannya, Allah memberi amaran keras kepada sesiapa yang gembira dan seronok walaupun dengan melakukan kejahatan dan dosa. Sebagaimana orang kafir dan munafik. Yang kedua, amaran keras kepada manusia yang suka dipuji. Dengan apa yang mereka tidak lakukannya. Dan sesiapa yang suka dipuji dengan apa yang sebenarnya mereka tidak lakukannya, dia pasti tidak akan selamat daripada azab Allah. Okey, cukup kita sambut tadabbur ayat. Okey, ayat 189. Kaitan dengan ayat yang lepas. Sebelum ayat yang lepas, antara kata-kata Yahudi, iaitu mereka menuduh Allah tu adalah fakir, kan? Bahkan lagi parah, mereka mengatakan mereka yang kaya. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Di ayat malam ni Allah menjawab tuduhan mereka terhadap Allah. Mereka mengatakan Allah tu fakir. Allah menjawab, auzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi kita dah jumpa banyak kali contoh ayat mulkus samawati wal ard lillah. Ayat yang kita belajar malam ni dia mulakan dengan lillah. Kalau ikut susunan ayat biasa, lillah ni sepatut di belakang. Ayat yang biasanya mulkus samawati wal ard, kerajaan di langit dan di bumi adalah milik Allah. Itu ayat yang biasa. Struktur ayat yang biasa. Tapi Allah terbalikkan. Milik Allah, Allah kedepankan. Dan makna dia berubah. Apa perubah maknanya? Dua-dua secara umum menunjukkan kerajaan langit dan bumi milik Allah secara umumnya. Tapi ada perubahan bila lillah tu diawalkan. Dan hanya milik Allah. Apa dia ni? Mulku, kerajaan di langit-langit. Langit 7 lapis kan? Wal ard dan
semua kerajaan di bumi. Jadi orang Yahudi mengatakan Allah fakir. Maka Allah jawab, Allah bukan setakat tidak fakir, dan Allah bukan setakat kaya, tetapi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua adalah hanya milik Allah. Dan pemilikan Allah ni ada perkongsian tak? Tak ada. Manusia memiliki juga, tapi pemilikan manusia tak sama dengan pemilikan Allah. Berbeza. Milik Allah ialah secara mutlak, tanpa syarat. Dan Allah berhak, bukan setakat Allah memiliki, tapi Allah berkuasa untuk buat apa saja kepada apa yang dimiliki, bila-bila masa, tanpa dihalang oleh sesiapa. Tapi kalau kita memiliki sesuatu bersyarat, bukan secara mutlak. Contohlah rumah kita kan, milik kita, nama kita. Tapi adakah kita bebas buat apa saja di rumah kita? Bebas tak? Tak boleh. Sebab dalam agama ada peraturan. Kita nak rosakkan rumah kita, agama benar ke tak? Tak boleh. Kita nak hancurkan rumah kita, tak boleh. Sebab pemilikan kita bukan secara mutlak. Kita memiliki anak, kita boleh buat apa saja tak pada anak kita. Nak pukul, nak belasah, nak bunuh, tak boleh. Tapi kalau Allah memiliki langit, Allah memiliki manusia, Allah memiliki tumbuh-tumbuhan, Allah boleh buat apa saja tak? Allah nak hancurkan gunung, Allah nak hancurkan tumbuhan, Allah nak hancurkan, nak jadikan semuanya banjir. Tak ada siapa yang boleh persoalkan. Kan? Jadi Allah kaya. Bahkan lebih daripada itu, Allah memiliki segala-gala. Termasuklah orang Yahudi yang mendakwa Allah tu fakir. Orang Yahudi pun pemiliknya adalah Allah. Kemudian Allah kata, wallahu, dan Allah atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Apa maksud ayat ni? Kita biasa jumpa ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa maksud dia, apa kesan dia dalam kehidupan kita? Kesan kepada kita apa dia? Tapi dalam hidup kita pernah tak kita risau pasal kehidupan? Pernah tak? Bila kita sakit, biasa tak kita risau? Kan, kadang-kadang kita dah macam-macam usaha untuk merawatkan, setahun tak sembuh. Dalam hati kita risau tak? Pasal apa risau? Takut tak sembuh kan? Tapi ayat ni menunjukkan apa? Allah boleh tak nak sembuhkan penyakit walaupun dah 10 tahun? Boleh tak? Kalau Allah boleh sembuhkan penyakit kita, kenapa kita risau? Kenapa risau? Tak percaya pada Allah. Pernah tak biasa bila duit kita kurangkan, kita pun risau? Biasa tak? Ataupun steady je, banyak pun okey, sikit pun okey. Risau kan? Allah mampu tak nak bagi lebih daripada apa yang kita miliki? Bila-bila masa. Betul? Kenapa risau? Kenapa? Lima lemah. Kita boleh terjemah ayat ni, tapi kita tak hayati dalam kehidupan. Kalau kita yakin Allah boleh buat apa saja di atas apa sahaja, hati kita jadi tenang. Hati orang beriman akan tenang dan tak akan putus asa. Kalau dia yakin pada ayat ni lah. Sebab tu Nabi Ayub sakit, ada kata sampai berpuluh tahun kan. Tapi dia putus asa tak? Tak. Orang lain tengok mungkin putus asa.
Tapi dia tak putus asa. Kenapa? Sebab Allah Maha berkuasa untuk menyembuhkannya bila-bila masa. Dan lepas tu, lepas dia berdoa, Allah sembuh tak? Sekelip mata Allah sembuh. Bahkan Allah pulangkan semua sekali. Harta dia hilang, anak-anak semua Allah pulangkan. Bahkan Allah gandakan sekali ganda. Kan? Begitu juga kisah yang biasa kita dengar, Hajar. Kalau ikut logik akal, dia boleh mati tak duduk tengah padang pasir? Tanpa suami, tanpa pokok, tanpa sungai, tanpa makanan kan? Baby pula, boleh mati tak? Tapi Hajar tenang tak? Tenang tak? Kenapa dia tenang? Sebab ayat ni dalam kepala dia. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka kenapa aku nak takut? Bahkan kalau suami aku ada sebelah pun, kalau Allah tak izinkan, suami aku tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau Allah ada bersama aku, semua beres. Nak sampai keyakinan, sampai tahap tu. Ini ayat keberapa dia ni? 189 kan? 189. Kadang-kadang masalah anak kan? Masalah anak kita kan? Kadang-kadang kita rasa macam tak boleh nak buat apa-apa dah. Macam mana kamu kata tak boleh buat apa-apa? Kan Allah boleh buat apa-apa tak? Kenapa kamu putus asa? Kita memang tak boleh buat apa-apa sebab kita makhluk. Bahkan bukan setakat kita tak boleh nak buat apa-apa pada anak kita. Kepada diri kita pun kita tak boleh buat apa-apa. Betul? Kecuali dengan izin Allah. Dan kalau Allah bagi kita sakit kan, kita yakin Allah boleh sembuhkan. Tapi Allah tak sembuhkan. Adakah Allah tak mampu ataupun ada hikmah? Ada hikmah. Apa hikmahnya? Bergantung pada Allah apa dia? Lagi? Hapuskan dosa. Kenapa risau? Allah nak hapuskan dosa kamu pun kamu risau. Pelik tak? Ya Allah, sembuhlah. Dah tak tahan 3 bulan. Allah kata, aku nak hapuskan dosa. Kamu sangat banyak dosa. Ya Allah, bagi sembuh je lah. Tak pun dosa pun tak apa. Soalan macam tu. Betul tak? Sebab tu Nabi Ayub tak kisah sakit lama pun. Ada riwayat mengatakan, isteri dia mengatakan, doalah pada Allah supaya Allah sembuhkan. Dia kata, kamu sedar tak berapa tahun dah kita sihat? 80 tahun. Kita sakit berapa tahun? 70 tahun. Jadi nikmat yang Allah bagi lebih banyak daripada masa kita sakit. Kenapa kita boleh sabar ketika dalam nikmat 80 tahun tapi tak boleh sabar Allah bagi musibah 70 tahun? Faham? Habis. Jadi kita nak dapat akidah yang mantap, perlu tak belajar sifat 20? Ini akidah ni. Akidah ni. Berapa ramai yang belajar buku akidah, tapi bila ada musibah macam ayat ni tak ada dalam kepala dia. Okey. Sebab itulah kita tengok Allah bila uji orang-orang yang dia sayang, ujiannya sangat luar biasa. Tak masuk akal, kan? Macam Hajar tadi, macam Ashabul Kahfi kan? Allah sayang pada Ashabul Kahfi. Allah nak selamatkan dia, tapi Allah suruh pergi ke mana? Logiknya kalau nak selamat pergi ke mana? Pergi kawasan yang jauh, tempat yang ada benteng tebal, ada pintu besi 7 lapis kan, betul? Tak, Allah bagi gua tak ada pintu. Sebab apa? Allah nak bagi kita, kalau aku nak selamatkan kamu, walaupun musuh boleh masuk, musuh tak boleh kacau kamu. Begitu juga Nabi Muhammad, dia dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dia sembunyi di mana? Gua ke kubur yang pintunya besi? Gua. Dan orang musyrik jumpa tak? Jumpa gua tu. Jumpa gua. 3 hari 3 malam mereka cari, mereka jumpa kan. Dan mereka betul-betul berada depan pintu gua. Tengok Allah nak uji kan. Kalau kita dah lah gua tak ada pintu, nampak kaki pula musuh. Tenang ke
menggeletar. Ha? Tapi kenapa Nabi dan Abu Bakar tenang? La tahzan, innallah. Allah boleh buat apa saja. Walaupun musuh kat depan, kalau Allah tak nak bagi dia nampak, Allah berkuasa. Habis cerita. Boleh? Jadi ayat ni nampak macam biasa. Tapi kalau kita hayati, kita akan jadi orang yang tenang. Kita tidak akan putus asa bila apa saja masalah menimpa kita. Sebab Allah boleh ubah apa saja sekelip mata. Ibrahim kan, umur berapa dah? 100 lebih. Isteri dia pula mandul. Dan umur pula 99 kan. Kalau ikut logik, kalau saya lah umur 100, isteri saya mandul, saya minta doa. Orang kata apa pada saya? Ya Allah bagilah anak. Saya umur 100 dah. Isteri saya mandul. Kalau saya berdoa, Ya Allah bagilah anugerah zuriat padaku. Orang kata apa pada saya? Ha? Gila, dia tak percaya ayat ni. Betul tak? Dia tak percaya pada ayat ni lah. Kulli syai'in. Jadi hidup orang beriman, kalau hayati ayat ni, tidak ada kecewa, tidak ada menggelabah, tidak ada sedih. Okey. Lagi pula, Allah ni, dia ada kerajaan apa? Ha? Kerajaan PN pun bukan, PS pun bukan, PN pun bukan. Ha? Bukan kerajaan Malaysia, tapi kerajaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kenapa kita takut pasal rezeki? Kan? Okey. Habis. Kemudian Allah nak begitu. Macam mana cara kita nak memantapkan iman? Dah belajar kan. Tapi bila ada masalah, kita kadang-kadang goyang. Allah kata, inna, sesungguhnya. Fi, pada. Khalqi, ciptaan. As-samawat, langit-langit. Wal ard, dan bumi. Wa ikhtilafi, dan silih berganti ataupun pertukaran. Al-lail, malam. Wan nahar, dan siang. La ayat. Lam ni kena terjemah. Allah, lam ni apa makna dia? Harfu taukid. Jadi terjemah apa? Pasti. Ada ayat. Ayat ni dalam bahasa Arab makna dia alamat. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa ni? Tanda kebesaran Allah. Berapa ni Allah sebut ni? Satu, ciptaan langit. Yang kedua, bumi. Yang ketiga, siang, malam. Yang keempat, Allah sebut 4 je. Sebenarnya banyak lagi tak tanda-tanda kebesaran Allah? Banyak mana? Ha? Banyak mana tanda yang menjadikan orang tu semakin kenal Allah? Banyak mana? Sebanyak makhluk lah. Kan, al-alamin tu mana selain pada Allah, semua makhluk. Tumbuhan, jin, binatang, apa saja yang ada depan mata kita, semua tanda kebesaran Allah. Banyak, tapi Allah sebut 4 je. Kenapa? 4 ni yang paling, antara yang paling besar dan paling menunjukkan kehebatan Allah. Okey. Contohlah langit, ciptaan langit. Apa kehebatan Allah? Ha? Tapi dengan kita tengok langit, kita semakin rasa tak kebesaran dan kehebatan Allah? Hari ni berapa kali tengok langit? Mana lebih banyak? Tengok langit ke tengok makanan? Ha? Apa dia? Okey. Mana lebih banyak? Tengok langit ke tengok handphone? Handphone kan? Langit tak tengok kan? Sebab apa? Ha? Mana lebih besar nilainya? Kita tengok handphone, kita kena orang lah kan? Apa orang cakap kan? Betul?
Mana lebih besar? Dengan kita kenal orang, dengan kita tengok ciptaan Allah dan kita semakin kenal Allah. Mana lebih besar nilainya? Tak. Ciptaan manusia, kenal manusia lebih besar. Sebab tu masa kita lebih banyak bagi pada handphone. Betul kan? Dan sebenarnya itu tanda apa tu? Sebab tu Allah kata, empat-empat tanda ni, Allah guna dua harfu taukid. Satu, inna. Sesungguhnya. Yang kedua, pasti. Pasti ada tanda kebesaran Allah. Tapi bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang tertentu saja. Untuk uli. Uli ni makna yang mempunyai. Albab daripada perkataan lubun. Kalau satu lubun. Kalau jamak plural dia albab. Albabu. Apa makna lubun? Lubun makna dia aklun, akal. Kalau satu aklun, kalau jamak ukulun. Kadang-kadang Allah guna akal kan. La'allakum ta'qilun. Kan? Afala ta'qilun? Kamu tak berakal ke? Jadi bagi orang-orang yang mempunyai akal-akal. Saya nak tanya, ada tak orang yang tak ada akal? Ada ke? Dia ada akal tapi tak waras. Kan? Selain pada orang gila, ada tak orang yang tak ada akal? Semua ada. Tapi ayat ni Allah kata bagi orang yang mempunyai akal. Maknanya seolah ada yang orang tak ada akal. Siapa yang tak ada akal? Yang tak berfikir. Yang tengok langit tak rasa apa. Pertukaran siang malam, bila gelap je, dah maghrib. Setakat tu je. Dia tak ada akal. Tak ada akal. Tapi bila gelap je, dia tengok hebatnya Tuhan. Daripada siang hari, cerah, benderang, satu dunia terang, tiba-tiba gelap. Gelap pula perlahan, kan? Hebatnya Tuhan. Orang tu berakal. Bila tengok langit, biasa ke pengalaman kita lah, kalau tengok langit, apa kita cakap? Ataupun bila kita tengok langit? Bila nak hujan. Lepas tu cakap apa? Allah hujan. Tak berakal. Tak berakal. Sebab Allah kata, ciptaan langit tu tanda kebesaran Allah bagi siapa? Apa maksud tanda? Makna semakin dia berfikir, semakin bertambah tanda kebesaran Allah, iman dia semakin meningkat. Semakin dia taat pada Allah, semakin dia bersyukur pada Allah. Dengan hanya berfikir tentang ciptaan Allah. Tapi kalau tengok langit, nak hujan ni, iman meningkat tak? Meningkat tak iman? Tak. Sebab tu ahli tafsir kata, yang tengok empat benda ni, khususnya iman dia meningkat, berakal. Yang tengok tapi iman tak meningkat, tak berakal. Walaupun dia ada PhD, walaupun dia ada Datuk. Datuk tengok langit ni, tak sempat, tak ada masa. Ustaz, sibuk meeting. Tak berakal. Marah tak Datuk? Sebab itulah satu ibadat yang ramai orang Islam terlepas pandang. Dia tak rasa pun itu adalah ibadat. Sebab apa? Sebab dia ajar daripada kecil ibadat ialah rukun Islam, solat, puasa, haji, sedekah, zakat dan mengucap dua kalimah syahadat, kan. Satu ibadat yang sangat penting, bahkan wajib. Ramai orang terlepas pandang dan tak rasa pun itu ibadat. Kesannya apa dah? Dia tak buatlah benda tu. Sebab ini bukan ibadat pun. Apa dia? Berfikir tentang kebesaran Allah. Berfikir tentang kebesaran Allah dan ibadat. Dan hukumnya wajib. Makna apa? Kalau tengok langit tak berfikir, berdosa tak? Berdosa.
Ada dalil tak wajib tengok langit dan wajib berfikir tentang kebesaran Allah? Ada dalil tak? Ha? Ayat ni macam betul lah ayat ni. Tapi ada tak ayat yang betul-betul jelas menunjukkan perintah? Surah? Cuba baca. Kan baca setiap malam, tak ingat. Dia 30 ayat je, bukan 300 ayat pun. Ha? Gambar belum masuk kubur lagi tu, ha? Tak, ayat yang ada perintah tengok langit. Yang ketiga dan keempat, lihatlah, cari cacat celah. Bacalah ayat tu. Maksudnya Allazi khalaqa sab'a samawat. Allazi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Allah yang mencipta langit 7 lapis. Jadi Allah begitu, Allah cipta langit 7 lapis. Kenapa Allah bagi 7 lapis? Kenapa Allah satu? Kenapa Allah cipta 7 lapis? Yang kedua, Allah bagi tahu kita pula dia cipta 7 lapis. Kenapa? Kita hanya perlukan lapis pertama ke perlu ke 7 lapis tu? Ada faedah tak 6 lapis yang lain yang kita tak nampak pun? Ada faedah? Ada. Apa faedahnya? Ha? Allah boleh tak jadikan malaikat semua duduk lapis pertama je? Boleh je. Kenapa tak tahu? Sebab tak pernah berfikir kan? Ha? Apa dia? Subhanallah. Antara Allah cipta selapis dengan Allah cipta 7 lapis, mana lebih hebat? Sebab tu Allah berkata allazi khalaqas sab'a samawati. Allah nak bagi tahu, Allah nak perkenalkan diri dia, hebatnya aku bukan setakat langit tak ada tiang. Bukan setakat langit tu besar dan luas. Dan langit tu tinggi, tetapi 7 lapis. Kamu kalau nak buat rumah 1 lapis tanpa tiang, boleh tak? Rumah kecil je, 20 kaki kan? Boleh? Atau buat pondok ayam je, kecil je. Tanpa tiang, boleh? Pondok ayam kecil, ha? Tak boleh. 7 lapis bumbung pondok ayam? Lagi tak boleh. Hebat tak Tuhan? Hebat. Ciptaan Allah yang paling besar yang kita nampak langit lah. Yang kita tak nampak arash. Betul kan? Jadi Allah sengaja cipta 7 lapis sebab Allah nak perkenalkan diri dia. Dan Allah bila perkenalkan diri dia, Allah ada kepentingan tak? Ada kepentingan tak? Tak ada. Tapi kalau kita perkenalkan diri kita pada orang, ada kepentingan tak? Ada kan? Saya bekerja satu syarikat tu. Dah lama dah syarikat tu memang besar. Kita ada kepentingan tak? Apa kepentingan kita? Sebab geram sangat orang tak tanya, kita pun cerita kan? Supaya Allah hormat kita kan? Tapi bila Allah cerita kehebatan dia, Allah langsung tak ada kepentingan. Apa tujuan? Cipta 7 langit. Allah tak perlu pun 7 lapis langit. 1 lapis pun Allah tak perlu. Lepas tu adalah cipta 7 lapis. Cerita pula pada kita. Allah tak ada faedah apa pun. Faedah untuk siapa? Apa faedahnya? Apa dia? Inilah ayat. Supaya kita betul-betul fikir dan betul-betul rasa kebesaran Allah. Dan hasilnya apa dia? Bila kita betul-betul rasa kebesaran Allah, hasilnya apa? Kita akan sentiasa nak berlomba mentaati Allah. Sebab dia hebat sangat. Yang kedua, kita akan takut untuk buat maksiat. Kenapa? Azabnya sangat pedih. Dan yang ketiga, kita semakin taat pada Allah, siapa yang untung? Kita. Betul tak? Tapi sekarang, kita banyak kerja yang Allah di sisi Allah ataupun yang di sisi manusia. Kenapa? Sedangkan yang di sisi Allah jauh lebih hebat dan kekal. Kenapa kita masih kerja benda yang tak kekal? Kenapa? Sebab kita tak rasa sangat kehebatan Allah.
Bila kita tak rasa kehebatan Allah, kita tak rasa nilai janji Allah di akhirat, kita duk kejar dunia. Betul kan? Sebab itulah bila akhirat masuk dalam kepala Nabi dan sahabat, dunia ni bagi mereka tak ada nilai. Allah kata tinggal. Sebab dalam kepala dia, apa yang di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Allah hanya jadi dunia sebagai ujian untuk kita mendapat yang jauh lebih baik. Kenapa duk berebut nak dapat yang sementara? Betul? Sebab tu ulama kata semakin banyak tanda kebesaran Allah meresap dalam hati kita, semakin kita beriman, semakin kita taat dan semakin kita takut nak buat maksiat, kita menjadi orang paling beruntung. Kan? Ini pendidikan ni tak ada ni. Tak ada di mana-mana kan? Yang ada di sekolah, start daripada tadika lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, pendidikannya perkenalkan Tuhan ke perkenalkan dunia? Dunia. Akhirnya semua kerja dunia, mak bapak satu family. Kan? Bila rehat, main game juga mak bapak tu. Sebab apa? Akhirat tak masuk. Kenapa akhirat tak masuk? Sebab kehebatan Allah yang boleh sediakan nikmat yang kekal tak berapa masuk dalam kepala. Okey. Jadi nak tahu siap kita ni waras ataupun tak, tengoklah masa kita banyak berfikir tentang kebesaran Allah ataupun banyak berfikir tentang rezeki. Kan? Dalam satu hari 24 jam, berapa jam kita fikir tentang kebesaran Allah? Saya bagi contoh kan, berapa banyak ayat yang Allah suruh kita berfikir. Termasuk dalam surah Al-Mulk kan? Surah Al-Mulk Allah suruh fikir, tengok langit. Bukan Allah suruh sekali ya. Allah suruh berapa kali? Semarji'il basar. Ulang tengok lagi. Ya Allah. Sampai kita penat. Dan kita kecewa. Kenapa kecewa? Ulang tengok berapa kali, dah penat tengok, memang tak ada, kita kecewa. Sampai tahap kita rasa, engkau ni memang hebat ya Allah. Kenapa aku masih nak lawan engkau? Kenapa aku masih nak buat maksiat ni? Begitu hebat engkau. Tapi bila kita tak rasa kehebatan Allah, senang je buat maksiat. Betul kan? Li'ulil albab, tanda-tanda bagi orang yang berakal waras. Okey, itu langit. Kan? Besar, luas, tinggi, tanpa tiang dan tidak ada retak. Berapa lama dah? Berapa lama dah? Tapi kita tak rasa hebat. Kita pergi tengok piramid kat Mesir kan. Ramai tak orang Malaysia pergi melancong, salah satu tempat dia tengok piramid. Tahu apa sebab? Siapa pernah pergi tengok piramid? Tak pernah? Tahu tak apa sebab orang pergi tempat tu? Kehebatan? Apa dia yang hebatnya? Bangunan cipta tu daripada zaman, tak tahulah betul ke tak. Tapi katanya daripada zaman Firaun sampai sekarang kekal. Berapa tahun? 5,000 tahun. Katalah 5,000 tahun. Tapi hebat tak kalau bangunan tu kekal di atas bumi? Hebat tak? Tak. Ya Allah, langit ni kekal bukan 5,000 tahun, mungkin 50,000 tahun, mungkin 500,000 tahun, tapi di atas. Kan? Tapi bila kita pergi tengok piramid tu, kita rasa kagum. Kita ambil gambar, selfie kan. Kita sanggup bayar 5,000-6,000 nak pergi tengok. Yang tengok langit ni perlukan kos tak? Perlu perginya travel agent tak? Tapi tak tengok-tengok pun. Betul? Sebab tu orang yang paling rasa kehebatan Allah, Nabi Muhammad SAW. Betul? Nabi melancong ke negara mana? Berapa negara Nabi melancong? Nabi dengan kita mana lebih banyak negara yang melancong? Kita kan? Siapa lagi kuat iman? Nabi kan? Jadi apa perlu kita melancong? Bahkan Allah perintah Nabi dan orang Arab di Mekah. Apa yang Allah perintah? Allah suruh tengok apa?
Ada satu surah yang Allah lebih khusus kepada orang Arab lah. Allah kata perhatilah. Depan mata kamu, tak payah kamu pergi ke mana-mana. Apa dia? Ha? Bekas-bekas tempat ia diazab. Tak, ini di Mekah sendiri. Itu salah satulah. Itu kena berjalan. Sebab yang tempat diazab di Yaman, di mana lagi? Madain Saleh kan? Di Jordan. Tapi orang Mekah ni Allah suruh tengok yang ada kat Mekah je. Ha? Unta. Surah apa tu? Surah apa? Kenapa tak boleh jawab? Sebab tak berfikir. Ha? Masa baca ayat tak berfikir kan? Setuju? Jangan marah kat saya. Surah Al-Ghashiyah. Ayat 17 kan? Allah kata apa? Putus. Dah. Allah kata apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Allah nak sedarkan orang Mekah ni yang tak sedar-sedar kan, supaya mereka kenal Tuhan. Allah kata apa? Cara nak kenal Tuhan. Afala yanzuruna, tidakkah mereka perhati kepada unta? Unta jauh tak daripada orang Mekah? Duduk kat mana? Depan mata dia. Bahkan dengan unta lah mereka boleh jadi kaya. Betul? Dengan unta mereka pergi berniaga ke Syam dan Yaman. Kemudian bagaimana Allah cipta unta sehingga boleh berjalan jauh, boleh tahan makanan dan minuman dalam tempoh yang lama, boleh tahan habuk, debu padang pasir. Kalau unta Allah tak cipta macam tu, orang Mekah boleh mati. Kan? Contohlah kalau unta tu macam kambing kan, boleh bawa barang banyak tak? 3 km kambing mati, lembu pun mati, orang Mekah pun mati sebab tak sampai ke Yaman. Lepas tu afala yanzuruna ilal lepas ni afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai, tengok pada langit kan, langit ada tak kat Mekah? Perlu tak pergi ke Mesir? Tak. Kemudian wa ilal jibal, dan kepada gunung. Banyak tak gunung di Mekah? Bagaimana Allah pasakkan gunung tu? Gempa bumi ke banjir besar, gunung tak akan terjejas. Kemudian wa ilal ardi, dan perhati kepada bumi, bagaimana Allah hamparkan, Allah datarkan. Itu cara-cara kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dah. Dalam surah Al-Mulk juga ada yang Allah perintah supaya kita berfikir. Selain pada langit, apa dia? Burung. Cuba baca ayat tu. Awalam yarau ila tayr. Bila sebut awalam yarau, Allah suruh kita berfikir. Jangan baca tiap malam je surah Kafir. Kononnya selamat daripada azab Allah kah? Tapi dia tak rasa apa kebesaran Allah. Allah suruh tengok burung tu. Fauqahum, di atas kepala kamu. Yakbidna, mereka buka sayap, dan safat, menutup sayap. Ma yumsikuhunna illa, tidak ada yang boleh menahan burung daripada jatuh kecuali Ar-Rahman. Betul? Kau terbang biasa tak jatuh? Biasa kan? Bukan setakat jatuh dan tak jumpa jari pun. Kan? Walaupun besar, ada enjin, ada pilot, ada radar dan sebagainya. Tapi burung pernah tak jatuh terbang? Ada minyak, ada radar, ada pilot, ada airport dia.
tak jatuh. Sebab apa? Sebab apa? Allah yang pegang. Jadi tengoklah kehebatan Allah. Ya. Jadi sebenarnya nak tengok kehebatan Allah, sebenarnya tak perlu ke mana-mana pun. Okey. Ayat seterusnya. Kemudian bila sebut ulul albab, mungkin ramai yang perasan lah. Ramai yang syok sendiri, dia kata, saya memang ulul albab. Ada pula dia kata sekolah dia kan, sekolah ulul albab. Kan? Maka Allah bagi definisi ulul albab. Supaya apa? Supaya kita jangan syok sendiri. Siapa ulul albab? Yaitu allazina, orang-orang yang yazkuruna, mereka mengingati Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Okey. Ciri-ciri utama ulul albab apa dia? Bila Allah sebut 3 keadaan kan, berdiri, duduk dan kenapa Allah sebut 3 keadaan? Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Setiap masa. Kenapa Allah sebut 3? Sebab manusia ni tak lari daripada 3 keadaan ni. Kalau dia tidak berdiri, dia duduk. Kalau tidak duduk, dia baring. Kalau tak baring, ada tak selain daripada 3 keadaan? Dia berdiri pun tak, duduk pun tak, baring pun tak. Menonggeng duduk tu. Apa dah? Rokok tu separuh berdiri. Tak ada kan? Jadi sebenarnya Allah nak begitu, orang yang berakal sentiasa ingat pada Allah 24 jam. Kalau ingat sikit, bukan berakal. Macam mana kamu dah rasa kehebatan Allah, tapi kamu asyik lupa je pada kehebatan dia, kamu sebenarnya tak berakal. Kalau kamu dah rasa kehebatan Allah, kalau kamu dah betul-betul cinta pada Allah dan cinta pada akhirat, kamu tak akan lupa Allah. Bila ni? Semua keadaan. Sebab itulah dalam satu hadis sahih, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sentiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah dalam semua keadaan, walaupun ketika berhadas besar. Kan? Okey. Okey, apa bentuk zikir ni? Mungkin orang tanya, zikir tu apa dia tu? Mana boleh saya zikir je 24 jam Ustaz? Tak jadi kerja lah. Jadi apa maksud zikir sepanjang masa ni? Zikir ni ada 3 jenis. Pertama, zikir bil qalbi. Yang kedua, bil lisan. Yang ketiga, bil jawarih. Zikir ada 3 bentuk, 3 jenis. Pertama, zikir dengan hati. Okey, apa maksud zikir dengan hati? Siapa pernah berzikir dengan hati? Yakin. Jadi yakin dalam hati itu zikir lah. Zikir dengan hati. Apa dia? Sebenarnya berzikir dengan hati ialah berfikirlah.
Berfikir itu sebenar dengan hati ke dengan akal? Tak, hati dengan akal, qalbu dengan aklo sama dalam bahasa Arab. Dalam Quran sama. Qalbun, aklun, fuad. Tempatnya di mana? Jadi berzikir dengan hati ialah kita tengok langit. Ya Allah, hebatnya engkau. Zikir dengan hati itu. Bila kita tengok makanan kan, Allah suruh tak kita perhati makanan? Suruh kan? Suruh apa? Tak ingat? Ha? Bukan. Surah Amma Yatasa'alun. Cuba tengok. Amma Yatasa'alun atau apa? Abasa. Abasa. Cuba tengok ayat dia. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Kemudian anna sababna al-ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadba. Kemudian wa zaitunan. Kan? Okey. Cuba terjemah ayat ni dulu. Allah kata fal yanzuril insan. Maka hendaklah di sini dia yanzur fa'il mudhari'. Tapi kalau kita belajar, nanti kita akan belajarlah. Ada lam. Lam ni dipanggil lamul amri, perintah. Bila lam perintah masuk pada fa'il mudhari', makna dia perintah. Sama macam fa'il amar. Sebab tu bila terjemah, kena terjemah apa? Maka hendaklah manusia perhati. Fa'il amar, wajib. Perhati kepada apa? Ila ta'am. Makanannya. Perhati macam mana? Allah beritahu. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami curahkan air. Air apa? Hujan. Allah nak beritahu yang kamu makan burger ke roti sana bermula daripada apa? Kami turunkan hujan. Kalau kami tak turunkan hujan, tak ada roti sana, tak ada burger. Kemudian lepas kami turunkan hujan, semua syaqaqna. Kami belahkan bumi sehingga keluar. Kalau kita letak benih macam mana hebat, macam mana baik sekalipun, tapi Allah tak belahkan bumi, dia tak boleh keluar benih itu. Tumbuh tak tumbuhan? Tak. Kami yang belahkan bumi. Kemudian lepas kami belahkan, fa'ambatna. Kami tumbuhkan. Keluarlah gandum. Kan? Di mana? Di Somalia. Kemudian dibawa sampai dijadikan gandum, kemudian dijual kat kedai. Kemudian kapitan beli. Dia pun buat roti sana. Kita pun pergi makan setiap malam. Tapi masa kita makan, kita fikir tak, ya Allah, roti sana yang aku makan ni, kalau Allah tak turunkan hujan, tak ada roti sana. Fikir tak? Tak akan. Biasa kita rasa apa? Sedap. Lepas tu tengok robot pula kan. Sebab itulah Allah kata, siapa yang makan dan tak rasa kebesaran Allah, maka nak seronok je, Allah samakan dengan apa? Tahu ah? Tahu. Ayat berapa tu? Tak ingat. Tapi tak apalah, jawapan betul, cuma tak ingat ayat aja. Cuba buka surah Muhammad ayat 12. Ha? Boleh juga. Lama ke? Kalau lama anda tulis je.
Okey. Kita tengok Innallah. Cuba kita terjemah. Sesungguhnya Allah yudkhilu, memasukkan allazina amanu. Tutup mulut menguap. Sunnah Nabi. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkan apa? Surga. Jadi kita duk pulun nak dapat dunia tak kekal. Dan sampai kita tak usah untuk jadi orang beriman. Akhirnya dunia pun terlepas, surga pun tak dapat masuk. Jadi susah macam mana pastikan kita jadi orang beriman dan beramal soleh. Kalau tak dapat dunia pun paling kurang dapat syurga. Kemudian yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okey, itu orang beriman. Golongan kedua, wallazina kafaru. Orang-orang kafir yatamatta'una, tamattu'. Mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka makan kama ta'kulu al-an'am, sama dengan binatang makan. Lepas makan, lepas seronok, berita apa ni, berita gempa. Wan naru maswal lahum, neraka tempat tinggal bagi mereka. Ini sama kama ta'kulu. Orang kafir makan sama dengan binatang ternak. Apa sama tu? Apa dari segi apa? Persamaan. Tak berfikir. Kambing bila makan rumput dia fikir tak macam mana rumput ni boleh jadi hijau? Ada? Tak ada kan? Jadi kalau orang makan dia tak berfikir macam tu, sama tak dengan ni? Kambing, samalah. Dia tetap tak beriman, tetap tak kenal Tuhan, tetap tak solat. Sama je. Bahkan ulaika kal an'am bal hum, lebih sesak daripada binatang. Binatang ada akal tak? Tak ada. Kalau jadi binatang tak berfikir sebab tak ada akal, okey. Kamu ada akal, tak berfikir juga, lebih teruk pada binatang. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, habis Berzikir, saya nak sebut satu lagi. Tadi zikir dengan hati kan, iaitu dengan berfikir tentang ciptaan Allah. Yang kedua zikir dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga berzikir dengan anggota badan. Contoh pergerakan badan kita. Kita pergi berdakwah, itu berzikir dengan anggota badan. Kita hulur bantuan, kan, sedekah, gerakkan tangan, itu zikir dengan. Okey, satu lagi jenis zikir, dia ada 5 jenis. Ini satu. Satu lagi ada 5 jenis. Zikir iaitu mentaati apa yang Allah perintah. Allah suruh solat, dengan azan je terus kita bangun, kita berzikir. Bahkan zikir paling besar solat kan. Aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk ingat padaku. Ini zikir pertama, iaitu zikir mentaati semua perintah. Allah kata tutup aurat, kita pun tutup aurat. Mulut tak bergerak, itu zikir. Yang kedua, zikir tarku manahallah. Zikir meninggal apa yang Allah larang. Kenapa kemudian ni biasa mengumpat? Saya sedang berzikir. Apa zikir dia? Tinggal apa yang Allah larang. Yang ketiga, zikir fil munasabat. Munasabah. Apa makna munasabah? Zikir sempurna dengan waktu tertentu. Zikir pagi, munasabah pagi. Zikir petang, munasabah petang. Zikir pakai baju, munasabah pakai baju. Zikir keluar masuk rumah, munasabah keluar rumah. Zikir bila bersin. Zikir bila orang bagi makan pada kita. Zikir bila petir, kan? Zikir bila naik jalan tinggi, zikir bila turun jalan rendah. Semua keadaan Nabi ajar kita zikir dengan ada yang sahih. Itu zikir dipanggil munasabah. Zikir nak musafir, kan? Zikir bila ziarah orang sakit.
Ada berapa semua? Setakat ni 72 zikir lah dalam buku saya tu. Saya tak tulis banyak. Kalau saya tulis 720 orang tak beli kan. Yang 72 pun belum beli lagi. Yang beli pun belum hafal lagi kan. Kadang-kadang belum hafal, buku dah hilang. Ini ciri-ciri siapa ni? Ulul albab. Jadi saya nak beritahu, wajib berzikir munasabah ni. Yang 1, 2, 3 wajib. Sebab orang beriman wajib berzikir dalam keadaan yang banyak, bukan sikit. Kalau berzikir lepas solat saja, itu sikit. Dan kita tahu tak, siapa yang berzikir tapi sikit? Munafik. Allah sebut dalam Quran, wala yazkurunallah illa qalila. Orang munafik zikir pada Allah tapi sikit je. Orang beriman, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran katsira. Biasa orang beriman zikir banyak. Orang munafik zikir juga tapi sikit. Jadi nak banyak, ni kena tambah ni. Zikir munasabah. Jadi saya keluar fatwa wajib beli buku 72. Cetak kan? Untuk kita dan keluarga kita utamanya. Okey, zikir yang keempat. Zikir adadi. Zikir adadi iaitu zikir yang ada bilangan tertentu. Zikir lepas solat ada bilangan kan? 33, 33, 33. Zikir pagi ada bilangan tak? Ada. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dia ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Kelebihannya apa? Seumpama membebaskan 4 anak Nabi Ismail AS. Kalau 100 kali diberi 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa, dan seumpama membebaskan 10 orang. Itu dipanggil zikir yang ada bilangan tertentu. Okey, yang kelima, zikir mutlak. Zikir mutlak apa dia? Bila-bila masa dan tanpa bilangan. Nabi kata apa? Dua kalimah yang ringan di lidah, berat pada timbangan, Allah suka. Apa dia? Subhanallah bihamdihi. Berapa banyak? Nabi tak sebut. Bila waktu? Itu zikir mutlak. Zikir mutlak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata. Itu zikir yang mutlak. Boleh? Jadi ciri-ciri ulul albab, dia mesti zikir banyak. Dan nak zikir banyak kena buat ke 5 ni. Okey. Nabi sebut apa? Beza antara orang yang berzikir pada Allah dengan orang tak berzikir. Seumpama apa? Seumpama orang hidup dan orang mati. Allazi yazkurullah wa la yazkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang mulut dia basah dengan zikir, sebenarnya orang ni hidup. Dan orang mulut dia kering, jarang berzikir. Nabi kata dia ni sebenarnya hatinya dah mati. Okey, kita habiskan. Wa yatafakkaruna. Dan wa yatafakkarun, dan mereka sentiasa berfikir. Berfikir ni dia masuk dalam zikir apa ni? Zikir dengan akal ataupun zikir dengan hati. Berfikir tentang apa? Tentang khalqi, ciptaan langit-langit. Wal ard, dan bumi. Jadi ini ciri yang kedua ulul albab. Ciri pertama apa dah? Yazkurunallah. Ini satu.
Ciri kedua, yatafakkaruna, sentiasa berfikir. Boleh? Sebab tu ada asar tapi dia tak ada hadis tapi tak sahih. Yang mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah dan jangan fikir tentang zat Allah. Sekarang ramai manusia bergaduh pasal apa? Pasal zat Allah. Allah duduk di mana, sifat Allah kan? Tapi yang Allah perintah fikir tentang ciptaan Allah, bukan pada zat Allah. Okey, sentiasa berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Ini ibadat ni. Saya dah sebut tadi kan. Ibadat yang ramai orang Islam tak sedar dan terlepas pandang ialah berfikir tentang ciptaan Allah. Sebab itulah ada tak subjek masa kita belajar sekolah ke, sekolah menengah ke universiti, subjek berfikir tentang ciptaan Allah? Ada. Sebab tu kebanyakan pelajar tak rasa kebesaran Allah. Betul? Bahkan guru-guru pun. Macam mana dia nak kenal Allah dan rasa kebesaran Allah? Subjek berfikir tentang kebesaran Allah tak ada. Boleh? Di masjid-masjid kan, kuliah maghrib ada tak subjek ni? Tak ada. Cuba pergi cek. Kuliah maghrib siapa mengajar dan apa buku, apa kitab. Tak ada subjek ni. Sebab tu akhirnya mengutuk orang kan. Quran kata jangan kutuk orang. Kalau kamu tak setuju, bukan itu lesen untuk kamu mengutuk orang. Sebab apa? Sebab dia tak rasa kebesaran Allah. Tak berfikir. Okey? Jadi kita akan buat satu sekolah dan satu subjeknya ialah tafakkur fi khalqillah. Betul? Jadi kalau nak mantapkan akidah, kena ada subjek ni. Tak perlu belajar akidah-akidah yang lain. Kan? Sampai satu masa ajak pelajar keluar. Cuba tengok langit, cuba fikir. Hebat tak Tuhan? Kalau budak pelajar tak pandai berfikir, kita bagi cara supaya mereka berfikir. Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri tengok salafus salih mereka berfikir sampai tak apa. Satu masa dia tawaf kat Kaabah, kemudian dia solat 2 rakaat, lepas tu dia tengok ke langit. Kan Kaabah terbuka kan, dia tengok ke langit. Bila tengok langit, pengsan terus. Lepas dia sedar, orang tanya, apa sebab kamu pengsan? Dia kata, aku salat, aku tawaf, tak rasa apa-apa. Aku solat 2 rakaat, tak rasa apa-apa. Tapi bila aku tengok langit, ya Allah, hebatnya. Kehebatan Allah menyebabkan aku kepengsan. Itu subjek tu. Kan? Dan ada seorang Abu Sulaiman, dia bangun tengah malam, dia tengok cerek. Lalu dia berfikir, bagaimana nasib aku di akhirat besok, dirantai kaki, dirantai tangan, kemudian diheret muka ke bawah. Dia tak solat langsung malam tu. Jadi orang tanya, kamu bangun bukankah untuk solat? Dia kata, betul. Tapi aku berfikir sehingga aku rasa kebesaran Allah jauh lebih baik daripada aku solat malam. Faham? Berapa ramai yang solat malam tapi tak rasa kebesaran Allah. Siang hari senang je buat maksiat. Siang hari senang je membazir. Betul? Sebab subjek ni tak ada. Okey. Kemuncak dia berfikir tentang kebesaran Allah, kemuncaknya apa? Ataupun hasilnya apa? Mesti ada hasil. Lalu dia rasa kebesaran Allah, lalu dia berdoa. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak engkau cipta haza ini ni refer kepada apa? Langit sebenarnya umumlah apa saja ciptaan Allah, tapi yang paling menunjukkan kehebatan Allah, langit. Lepas dia berfikir, dia pun ucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Batila apa makna? Sia-sia. Subhanaka, bahkan Maha suci engkau. Apa maksud Maha suci engkau ni? Bila kita sebut subhanallah, subhanallah, makna dia maha suci. Tapi maha suci daripada apa?
segala kekurangan, segala kelemahan. Jadi kalau kita kata Allah Maha Suci daripada segala kelemahan, segala kekurangan, sepatutnya kita buat apa? Kita taat pada Allah 100%, sebab Allah langsung tak ada kekurangan, langsung tak ada kelemahan. Tapi realitinya tak, betul? Mulut sebut subhanallah, tapi kadang-kadang kita lebih banyak taat pada manusia yang ada 1000 kelemahan. Sebab itulah salafus salih kadang-kadang dia bangun malam, dia nak sebut subhanallah, nak sebut alhamdulillah, tak terkeluar. Tak terkeluar. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia ada sifat munafik. Mulut puji Allah, tapi siang hari tak taat pada Allah. Kan? Kadang-kadang orang puji kita kan, tapi tak masuk kelas pun kita rasa apa? Ustaz baguslah, kelas bagus, tapi tak pernah tengok pun dia dalam kelas. Kita rasa apa? Ini puji-puji yang pura-pura. Jadi berapa ramai manusia yang pura-pura memuji Allah mulutnya, tapi tindak tanduknya banyak mengingkari perintah Allah. Okey. Jadi setelah dia tengok langit, dia kata apa? Tidak engkau cipta ini sia-sia, walaupun 7 lapis langit. Walaupun bumi juga 7 lapis, pasti ada hikmahnya. Maha suci engkau daripada membuat sesuatu yang sia-sia. Manusia banyak tak buat benda yang sia-sia? Tanam bunga, kan? Lepas tu beli, lepas tu siram, lepas tu bayar bil air, solat lambat, kan? Lepas tu bela ikan kah? Bela ikan. Lepas tu tengok je ikan, solat tak sempat, kan? Jadi manusia bila buat kerja banyak yang sia-sia. Allah Maha Suci. Lepas tu fakina. Maka dia, kalau kita belajar bahasa Arab, fakina tu berapa perkataan? Saya tak tanya berapa huruf, berapa perkataan? 3 perkataan. 1, fa. Yang kedua, ki. Yang ketiga, na. Bukan 3 huruf, nampak macam 3 huruf, tapi sebenarnya 3 perkataan. Fa, maka. Ki, selamatkanlah. Na, kami. Beza tak huruf Arab dengan huruf Melayu? Beza kan? Fakina. Sebab itulah buku bahasa Arab kalau 1 jilid, bila terjemah bahasa Melayu jadi kadang 4-5 jilid. Okey, selamatkan kami daripada azab. Azab api neraka. Okey. Pernah tak kita berfikir, ayat yang kita belajar, Allah suruh kita berfikir tentang apa? Tentang kebesaran Allah. Ciptaan Allah kan? Tapi ada tak ayat yang Allah suruh kita berfikir pula tentang ayat ni, ayat Al-Quran. Ayat Quran juga dipanggil ayat. Sebab apa? Ayat Quran juga tanda kebesaran Allah. Betul? Ada tak ayat yang Allah suruh kita juga berfikir tentang maksud ayat-ayat Al-Quran? Ada? Ada surah apa? Surah Muhammad ayat 24. Masya Allah. Bagus dah ingat surah, ingat nombor ayatnya. Ingat afalah. Okey lah tu. Afalah. Yang lain sambung. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin. Mana Allah kata kamu tak berfikir, tak tadabbur ke Al-Quran, ataupun hati kamu ataupun hati kamu dah mana akan tak waras lah. Siapa yang tak bertadabbur, tak memahami ayat Quran, hatinya tak waras. Bagaimana dia tak berfikir tentang ciptaan Allah. Dan ulama mengatakan, kalau ciptaan Allah pun Allah suruh kita berfikir, maka ayat Al-Quran logiknya apa? Lagi wajib kita berfikir. Sebab apa? Sebab ciptaan Allah, bila kita fikir, kesannya apa? Kita akan rasa kebesaran Allah. Bila rasa kebesaran Allah, kita nak buat apa? Nak taat pada dia. Bila nak taat pada dia, apa patut kita buat? Semua perintah Allah dalam Quran. Itu turutan dia. Bila kita berfikir tentang ciptaan Allah, kita akan rasa kebesaran Allah. Bila rasa kebesaran Allah, kita cinta pada dia. Dan kita pun nak taat, membawa kita tadabbur Al-Quran. Semua yang tak nak tadabbur Al-Quran, sebab apa?
Sebab dia tak rasa kebesaran Allah. Bila tak rasa kebesaran Allah, dia tak rasa kebesaran ayat-ayat Allah. Setakat baca je. Okey. Okey, sekarang saya nak tanya. Tadi dia rasa kebesaran Allah kan? Kemudian dia kata Allah Maha Suci daripada kelemahan, kekurangan. Tiba-tiba dia minta berlindung daripada azab Allah. Apa kaitan? Apa kaitan rasa kebesaran Allah dengan azab Allah? Ha? Ialah apa kaitannya? Jadi macam-macam. Tiba-tiba puji Allah, lepas tu minta berlindung daripada azab Allah kan? Sepatutnya apa dia? Maha Suci, engkau ni maha hebat, maha suci, masukkan aku ke syurga. Apa jawapannya? Kena jawab malam ni juga sebab besok kelas cuti ya. Kalau saya tanya minggu depan lagi lupa. Yalah, kaitan dengan ni. Rasa kagum kebesaran Allah dengan selamatkan diri daripada apa dia? Banyak leka. Dia manusia buat maksiat di mana? Tadi dia tengok apa? Sehingga dia rasa kebesaran Allah. Dia tengok langit. Dia tengok bumi. Dia tengok pertukaran. Semua manusia buat maksiat di mana? Di bawah langit dan di atas bumi. Ya Allah, bumi engkau ni cukup hebat. Tapi bawah bumi, atas bumi inilah mereka kufur pada engkau. Selamatkan kami daripada sifat-sifat tersebut. Kan? Waktu malam, hebatnya ciptaan engkau. Boleh tukar. Tapi waktu malam lah manusia buat maksiat. Waktu siang, hebatnya engkau boleh menukar menjadi cerah. Tapi di waktu siang lah ramai orang melawan engkau. Kan? Jadi selamatkan kami daripada azab neraka ketika kami berada di bawah bawah langit, di atas bumi, waktu siang dan waktu malam. Betul? Sebab tu ada ulama kata, kalau kamu nak buat maksiat kepada Allah boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi satu syarat je. Kamu bebas, silakan. Mampu tak mampu, jangan buat. Okey. Okey. Jadi ini salah satu zikir yang terbaik. Apa dia? Dia zikir ni, yang saya sebut tadi lain. Ini lain pula. Zikir yang biasa-biasa apa dia? Yang sangat biasalah dan macam tak ada kelebihan lah. Iaitu mulut bergerak, fikiran melayang. Subhanallah, subhanallah, fikiran melayang kan. Lepas tu 33 ke 34 ulang balik kan. Orang sepatut sudah 7.30, dia pukul 8 tak sudah lagi. Sebab apa? Mulut bergerak, fikiran melayang. Itu zikir yang kata ulama dia sangat-sangat rendah nilainya. Zikir yang kedua, lepas dia zikir, baru dia rasa dia menghayati maksud. Contoh dia kata subhanallah. Lepas sebut, baru dia menghayati Maha Suci engkau. Itu lagi baik daripada yang pertama. Dia kata Allahu Akbar. Lepas sebut, baru menghayati maksud Maha Suci, Maha Besar engkau. Ha. Dan zikir terbaik, zikir ni. Bila dia sebut zikir ni? Bila dia sebut zikir ni? Rabbat, setelah dia rasa kebesaran Allah, setelah dia rasa kehebatan terpancu perkataan tu, pasti khusyuk. Betul tak? Masa dia ucap ni, setelah dia rasa kebesaran Allah, fikir dia melayang tak? Tak. Ini zikir terbaik. Okey. Semoga Allah anugerah kita zikir ni. Ya? Sebelum kita zikir, kita dah rasa kehebatan Allah. Okey. Saya nak umumkan besok cuti ya. Satu hari. Pagi, kelas pagi pun tak ada. Kelas malam pun tak ada. Lepas tu campur pula cuti Sabtu Ahad. 3 hari lah kita cuti ya. Saya besok akan ke Kelantan. Pergi besok insya-Allah. Okey, waktu dah lewat, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.